السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, pada pagi ini alhamdulillah kita masih lagi boleh bernafas. Pada pagi ini kita masih lagi boleh bangkit daripada tidur kita. Kita menghirup udara pada hari yang baru. Maka kita syukur dengan Allah Ta'ala kerana masih lagi diberikan pada kita peluang untuk sekali lagi kita hidup pada hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang baik daripada kita akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hamba Dia perantara untuk seseorang hamba itu dia boleh berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu doa ianya merupakan senjata, dan disifatkan oleh Nabi SAW. Doa itu ianya adalah senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berasa macam biasa-biasa sahaja. Kita tak pandang doa itu satu perkara yang amat-amat besar, dan apatah lagi ianya adalah benda yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Dia. Kerana tu Nabi SAW menyebut di dalam hadis dia, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kuasa doa ini ianya amat-amat besar, sehingga kata Nabi SAW, la yuraddul qada illa bid-du'a. Kata Nabi, tidak akan ditolak apa-apa ketentuan melainkan apabila seseorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berdoa inilah
maka segala permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia memberikan jaminan kepada kita. Ud'uni, kalau kamu doa kepada aku, kata Allah, astajib lakum, maka nescaya aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak kena tahu bagaimana tata cara kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh berdoa dalam keadaan dia menyombongkan diri dia. Dan bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh dia berdoa dalam keadaan dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tu Nabi SAW menyebut, ud'u rabbakum, hendaklah kalian semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu semua yakin yang doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW. Dan sebab itu bila kita berdoa, hendaklah ada dia punya adab-adab dia, supaya doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, ud'u rabbakum, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni tata cara yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita, diajak pada kita. Bila berdoa kepada Allah, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kamu, tapi dalam keadaan tadarru'an wa khufyah. Hendaklah dalam keadaan kamu merendahkan diri. Dan ni yang pertama sekali, dia kena rendahkan diri dia. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, hendaklah seseorang itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia tahu yang diri dia itu banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah dia berdoa kepada Allah taala dalam keadaan dia memperhinakan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang ni yang dimaksudkan dengan tadarru'a. Hendaklah kalian berdoa dalam keadaan merendahkan diri, wa khufyah, kata Allah, dan juga dalam keadaan kamu merendahkan suara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, makna kita rendahkan suara ni, maknanya kita berdoa dalam keadaan kita benar-benar mengharap supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala dia nak kabulkan permintaan daripada hamba-hamba dia. Kerana tu Nabi SAW menyebut, dan Nabi sebut, kata Nabi SAW, mana-mana daripada hamba-hamba Allah Ta'ala ini, bila mana dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghadiballahu alaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, makna apa daripada hadis ni? Makna daripada hadis ni, Allah Subhanahu wa taala dia suruh sangat-sangat supaya kita berdoa kepada dia, supaya kita memanjatkan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tetapi hendaklah dalam keadaan lagu mana? Tazallulan, dalam keadaan dia menghinakan diri dia, merendahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu pada pagi ni kita nak kongsikan
apa yang disebutkan oleh ulama berkenaan dengan waktu-waktu yang dimustajabkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh pada waktu-waktu kita berdoa ni, pada waktu mustajab berdoa ni, dan kalau boleh kita berada padanya. Dan kita selalu bertanya-tanya pasal apa yang bila kita berdoa ni lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang belum lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama dia beritahu ini adalah kerana kecuaian kita. Kita tak ambil peluang pada waktu-waktu yang diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyami dahrikum nafahat." Tidaklah hari-hari yang kamu lalui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan di dalamnya itu terdapat nafahat, melainkan di dalamnya terdapat anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita tak ambil peluang, kerana pada waktu-waktu tersebut ianya diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok ulama, seumpama dengan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan masya-Allah, Imam Al-Haddad ni bila tenggelam sahaja matahari pada hari Khamis, dan dia dah mula dah beriktikaf dekat masjid. Dan tengok bagaimana ulama ni dia begitu mengambil peluang pada waktu-waktu yang diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia iktikaf dah. Mula daripada tenggelam matahari pada hari Khamis, dia dah iktikaf di masjid. Kemudian pada hari Jumaat, dia pergunakan hari Jumaat itu untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah tenggelamnya matahari pada hari Jumaat. Dan barulah dia akan keluar daripada iktikaf dia. Dan kerana itu tak pelik. Kenapa orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang seperti ini selalu mendapatkan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka ambil peluang pada waktu-waktu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kongsikan pada pagi ni. Ni sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dia kata, jagalah beberapa tempat ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama, jagalah waktu pada sulusul akhiril lail. Jagalah waktu pada 1/3 malam. Ni yang pertama sekali yang diberitahu oleh ulama. Dan sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana datangnya 1/3 malam ini. Dan bila ke waktu 1/3 malam ni? Dan waktu 1/3 malam ni kita mula kira bila mana tenggelamnya matahari, maka mulalah malam. Dan kita kena ingat, malam bagi kita orang Islam bermula daripada tenggelamnya matahari pada hari tersebut, maka dia dah dikira malam. Dia tak dikira daripada pukul 12 malam baru nak malam. Tidak. Bagi kita orang Islam, bila tenggelam matahari sahaja, maka dia dah mula malam. Dan maknanya malam bagi kita ni adalah bermula daripada waktu maghrib. Dan maka Nabi sebut
sepertiga malam itu, dan sepertiga malam ni bagikan malam tu pada 3. Jadi tuan-tuan, kita boleh anggarkan mula sepertiga malam ni bila anggaran dia antara pukul 2 pukul 2:30. Itu permulaan waktu sepertiga malam. Dan tuan, sepanjang sepertiga malam, daripada pukul 2 pagi sampailah kepada azan subuh, semuanya itu adalah waktu-waktu yang diberikan mustajab doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dia beritahu, pada waktu sepertiga malam ni Allah Subhanahu wa taala menyeru. Dan Allah Subhanahu wa taala seru kepada hamba-hamba dia. Kata Nabi SAW, innallaha yanzilu fis sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala dia turun pada langit dunia ketika mana sepertiga malam. Dan dalam hadis ni Nabi kata Allah Taala turun ke langit dunia. Saya letih tuan-tuan, saya nak terang apa ni turun Allah Ta'ala. Saya rasa dah habaq ribu-ribu kali dah yang kata apa ni turun. Dan kita banyak benda yang kita tak selesai. Pasal apa? Dan kerana kita ni budaya ilmu ni kita kurang nak makmurkan dia, kurang sangat. Yang kita ada harap cuma kuliah subuh, kemudian ada kuliah maghrib. Dan tapi tu pun kadang-kadang kita tak berapa nak serius sangat. Sebab itu kadang-kadang orang di tempat lain, dan mereka dah cerita dah berkenaan dengan bank muamalat. Dan mereka dah cerita dah bab berkenaan dengan yang lebih besar daripada tu. Dan kita masih terang lagi bab najis. Kan? Kita masih lagi terang tentang sujud sawi. Kan? Kita masih lagi terang benda-benda yang dah settle dah, yang dah selesai dah. Dan jadi dalam hadis Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan yang tu rasanya kita dah terang banyak kali dah. Pagi ni nak terang tak larat tuan-tuan. Sebab malam tadi saya ceramah dekat Ian malam tadi. Pagi ni tu yang pagi ni agak loy sikit. Nah, energi dia dah macam habis dah. Balik ni kira nak terpa bantai lah balik ni. Kan? Tuan-tuan baik. Jadi waktu itu kata Nabi SAW sepertiga malam. Tuan-tuan kalau boleh kita ada pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun pada langit dunia. Maknanya rahmat pada waktu itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hamba dia. Ainal mustaghfir? Manakah dia orang-orang yang nak minta ampun? Kata Allah, aghfir lahu, maka nescaya kalau dia minta ampun pada waktu ni, aku akan ampunkan dia. Dan tuan, Allah Ta'ala dia tak kata apa-apa dah. Nah, dia tanya mana dia orang-orang yang nak minta ampun ni. Kalau dia minta ampun pada waktu la ni, maka aku akan ampunkan dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala dia menyeru lagi, ainat tawwabun? Mana dia orang-orang yang nak bertaubat, yang nak kembali kepada aku? Kalau dia bertaubat pada waktu ini, maka aku akan terima dia punya taubat, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, Masya Allah, ini merupakan satu tawaran daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyeru lagi, ainal muhtajun? Manakah dia orang-orang yang ada hajat pada aku pada waktu ni? Kalaulah dia berdoa pada waktu ni, aku akan kabulkan hajatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan tak pelik,
Kata Nabi SAW, waktu sepertiga malam ni kenduri. Tuan-tuan, waktu sepertiga malam ni kenduri. Pada 1/3 malam ni pesta. Dia adalah satu pesta besar. Tuan-tuan, tapi untuk siapa? Kata Nabi SAW, waktu sepertiga malam ni ianya adalah makdubatus salihin. Ianya adalah waktu pesta. Ianya adalah waktu kenduri. Bagi siapa? Bagi orang-orang saleh, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab itu tak semua orang yang dia boleh bangun pada waktu sepertiga malam ni, melainkan apabila dia tergolong daripada kalangan orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni waktu yang pertama. Dan Nabi sebut di akhir daripada hadis ni, kata Nabi SAW, wa dzalika fi kulli lailah. Perkara itu berlaku pada setiap malam, kata Nabi SAW. Dan tapi persoalan dia, pada pukul 2 sampailah subuh. Tuan-tuan, kita pukul 2 ni mungkin kita lena lagi lah. Mungkin kita lena lagi. Tapi pukul 5, pukul 5:30, takkanlah kita lena lagi pada masa itu. Pukul 5 suku misalnya, kita bersihkan tubuh badan kita, sembahyang 2 rakaat, kemudian buat witir lebih kurang. Witir pun biasanya kita dah buat dah lepas daripada Isyak. Tuan-tuan, apa salahnya pada waktu tu kita angkat tangan kita berdoa pada Allah Ta'ala? Kerana apa? Waktu itu diberi tawaran oleh Allah Ta'ala, kalau adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, maka doa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pertama. Yang kedua, rasa pagi ni dan dua tempat lah. Kan? Maklum di belakang, kalau nak dengar lagi nanti dengar apa ni live kan? Lepas daripada sembahyang Jumaat, insya-Allah. Dan kan yang keduanya, waktu yang diberikan mustajab doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ni sering kita lalaikan dia. Dan kan kita tak ambil peduli pun waktu ni. Bila? Ba'dal adzan, selepas daripada azan. Selepas daripada Bilal melaungkan azan. Tuan-tuan, kita orang azan ni kalau boleh jangan cakap. Tuan-tuan, kalau boleh, ya Allah, kadang-kadang kita pun waktu-waktu tengah orang azan ni pun kita sembang juga. Tuan-tuan, sembang tu kalau boleh kita kawal sikit kita punya suara kita. Nidok, tuan-tuan. Kadang-kadang Tok Bilal dia azan derai, macam azan dekat Masjidil Haram, macam azan di Masjid Nabawi. Allah punya tarik muazzin. Kita sama naik dengan muazzin. Kita sama naik dengan muazzin. Koi kuat muazzin, suara kita pun jadi koi kuat lagi. Tuan-tuan, macam mana kita nak dapatkan kebaikan di sisi Allah, macam mana doa kita nak didengari oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dengan azan pun yang di dalamnya ada kalimat membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak besarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, padahal orang yang menjawab azan dan juga orang yang berdoa setelah daripada azan. Tuan-tuan, orang yang jawab azan, yang kedua selepas daripada azan, dia mendapatkan 2 kelebihan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa dia 2 kelebihan ni? Tuan-tuan, yang pertama sekali, bila dia berdoa selepas daripada azan dengan doa lepas azan tadi ni yang kita baca, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, doa tu
sampailah kepada akhir doa. Dan apa yang kita dapat? Kata Nabi SAW, orang yang baca doa selepas azan ni, yang Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sampai akhir doa. Dan Nabi kata, wajabat lahu syafaati. Orang ni wajib bagi dia. Dan kita faham tak makna wajib ni? Makna wajib maknanya pasti. Pasti orang tersebut dia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi ni besar. Nah, ada orang yang dia baru je sikit je lagi. Dia nak dimasukkan dalam neraka Allah Taala. Dan bayang tengok, nah. Tengok buku catatan kita semuanya dosa belaka. Nah, kemudian Allah Ta'ala kata dengan kita esok, wal'iyazubillah, ni hang masuk neraka. Dan bayang tengok, nak balik atas dunia tak boleh dah, sebagaimana yang disebut di dalam surah As-Sajdah yang kita baca pagi ni tadi. Dan nak balik dah tak boleh ya. Dan disebutkan ada orang yang hampir nak dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala. Dan tiba-tiba Nabi beri syafaat kepada dia. Maka orang ni tak jadi dimasukkan dalam neraka, malah dia dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kelebihan orang yang baca doa Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah sampai akhir. Tu pertama. Dan yang kedua, bila dia dah selesai daripada berdoa, doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai akhir dia dah doa, Nabi kata jangan berhenti dulu. Kata Nabi SAW, selepas daripada azan, lepas daripada doa azan ni, fasil, hendaklah kamu minta permintaan kamu. Kata Nabi, fatu'tah, maka nescaya permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu ulama di Yaman, ulama kat Yaman, ulama Hadramaut, bila lepas azan ni, la ilaha illallah, dia baca doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampailah akhir doa azan ni. Dan lepas habis doa azan ni, innaka la tukhliful mi'ad, dia akan sambung lagi doa pada Allah Ta'ala. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Dan pasal apa mereka berdoa lagi? Beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada azan, bila mana seseorang dia berdoa kepada Allah, fatu'tah, maka nescaya doanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita macam mana nak doa, azan pun tak jawab. Azan tak jawab, lepas tu bila habis azannya, dan bila Tok Bilal habis azan, dia perasan pula, habis dah azan, dia kata. Dan Masya Allah, kita terlepas peluang-peluang tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selebihnya dia ada 6 tempat semua sekali, dan yang sangat-sangat mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya-Allah yang lagi 4 tu kita buat modal nanti lepas daripada sembahyang Jumaat nanti. InsyaAllah ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan juga segala kerja baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.